subuh, selepas sembahyang subuh duduk sejenak tempat sembahyang. An Simak ibni Harbin qala qultu li Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu Akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala na'am kathiran kana la yaqumu min musallahu alladhi yusalli fihi subha aw al-ghadata hatta tatlu'a asy-syamsu fa idza tala'at asy-syamsu qama wa kanu yatahaddatsuna fayakhuduna fi amri al-jahiliyah fayadhakuna wa yatabassamun. Daripada Simak ibni Harbin, dia berkata, aku pernah bertanya kepada Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu. Simak ibn Harbin nama tadi. Dia bertanya kepada seorang sahabat yang nama dia Jabir bin Samurah. Sahabat itu, apakah kamu pernah duduk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, Jabir bin Samurah menjawab, ya, seringkali. Dalam TAD-nya na'am kathiran, banyaklah duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jabir bin Samurah menceritakan bagaimana dia bersama dengan Nabi. Dia kata biasanya baginda tidak berdiri daripada tempat solat subuhnya sehinggalah matahari terbit. Apabila matahari telah terbit, baginda berdiri dan mereka membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan masa jahiliyah. Lalu mereka ketawa. Sahabat Nabi kan, cerita zaman jahiliyah dulu ini. Ada yang melucukan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dengan sahabat kita. Nabi taklah ketawa berkata-kata, biasa dia senyum. Alhamdulillah, hadis yang kita baca pada malam ini, Jabir bin Samurah menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas sembahyang subuh. Menjadi kelaziman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas sembahyang, dia pusing ke kanan ataupun dia pusing ke kiri. Dan selepas itu dia menghadap kepada orang ramai, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya khabar dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada orang dia tanya dan sebagainya, tak sihat ke banyak kali tak nampak. Begitulah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Di dalam Sahih Bukhari, sebab itu dalam Sahih Muslim ni dia buat tajuk sembahyang subuh, bukan semua sembahyang ni. Sebab di dalam Sahih Bukhari dan juga hadis-hadis yang lain menceritakan bahawa selepas sembahyang ini, terutamanya wanita, dia terus bangun dan keluar daripada tempat solat.
Antaranya hadis dalam Sahih Bukhari, haddatsana Az-Zuhri an Hind bintil Haris an Ummi Salamah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza sallama yamkuthu fi makanihi yasira. Qala Ibnu Syihab fa nura wallahu a'lam likai yanfudha man yansarifu minan nisa. Diriwayatkan daripada Az-Zuhri daripada Hindum binti Al-Haris daripada Ummu Salamah. Az-Zuhri ini kibarut tabi'in, ulama besar. Tetapi yang ini diambil daripada Hindum binti Al-Haris. Hindum binti Al-Haris ini juga wanita perempuan, peringkat tabi'in juga. Dia sempat dengan para sahabat tapi tak sempat dengan Nabi SAW. Dia biasa datang ke rumah isteri-isteri Nabi untuk belajar ilmu. Dia ambil daripada Ummu Salamah. Dia ambil daripada Ummu Salamah, isteri Nabi, bahawasanya Nabi SAW setelah bersalam daripada solat beliau, selalunya kebiasaannya Nabi berdiam di tempatnya, di tempat solatnya sebentar, yasirah, sekejapnya. Berkata Ibnu Syihab, ulama tadi juga, kami menganggap wallahu ta'ala anhu a'lam, kerana menunggu supaya kaum wanita kembali dahulu. Perempuan tu dulu, barulah Nabi keluar, barulah jamaah lelaki keluar. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Syihab ulama tadi. Saya baca satu lagi hadis dalam Sahih Bukhari, telah berbicara kepadaku Ja'far bin Rabi'ah bahawa Ibnu Syihab telah menulis kepadanya, katanya telah berbicara kepadaku Hindum bin Al-Haris. Ya tadi juga ada tambahan daripada Ummu Salamah. Tadi ada daripada Az-Zuhri, kalau ini daripada Ibnu Syihab, daripada Hindum juga, diambil daripada Hindum juga, daripada Ummu Salamah, isteri Nabi SAW. Dan dia pula termasuk teman-temannya. Katanya, kata Ummu Salamah, dia dan teman-teman, selalunya Nabi SAW bersalam, lalu segeralah kaum wanita kembali masuk ke dalam rumah masing-masing sebelum Rasulullah SAW kembali ke rumahnya. Dan Hindu ini pernah datang ke rumah isteri-isteri Nabi SAW. Begitulah yang menjadi kelaziman yang disebut di dalam hadis-hadis yang sahih. Artinya Nabi SAW tunggu sebentar. Berdasarkan kepada hadis ini dan hadis-hadis yang lain, sunat hukumnya, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari kata sunat imam ni menghadap makmum. Kalau tak menghadap tak apa, pusing menghadap makmum. Nabi banyak dalam hadis-hadis dia menghadap. Paling kurang lepas semayang itu yang menjadi kelaziman Nabi, dia pusing ke sebelah kanan. Dan kadang-kadang ada juga dia pusing sebelah kiri, sebelah rumah dia lah. Sebelah kanan ni sebelah mimbar. Sebab itulah para sahabat suka duduk di sebelah kanan Nabi SAW. Sebab sudah maya Nabi pusing ke kanan, mereka dapat melihat wajah Rasulullah SAW yang mulia. Sunat juga itu. Jika dulu tegak kejung, kena kiblat pun, so maya sudah tak. Tapi kalau dari segi sunnahnya, begitulah yang dibuat oleh Nabi SAW. Dan Nabi ini lazimnya dia berzikir secara perlahan. Dia berzikir secara perlahan.
Kecuali ada kala Nabi sebut kuat ialah tujuannya untuk mengajar kepada para sahabat bacaan-bacaan dan zikir selepas sembahyang. Ada juga tujuan itu. Itulah pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu dan sebahagian besar para ulama. Jika sekiranya kalau tidak ada keperluan untuk mengajar dan sebagainya, zikir ini lebih baik perlahan. Itulah pandangan Imam Syafi'i mazhab kita dan imam-imam yang lain. Maknanya kalau perlahan tak dengar kan, zikir masing-masing lah. Itu yang sahihnya yang ada dalam Bukhari kita dan juga ada yang telah kita baca dulu dalam Sahih Muslim kita. Sebab itu di negara Arab kadang-kadang kita kejut juga apa kita baca ramai-ramai kuat tahu yang di Makkah Madinah tak mayasnya aja dah lalu beberapa masa suruh sembahyang jenazah lalu tak berzikir ke mereka berzikir tapi mereka berzikir secara perlahan. Sebab itulah yang lazim diamal oleh Nabi SAW. Jadi Arab itu termasuk subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ni. Kita dah baca dulu hadis Sahih Muslim. Abu Zar dan para sahabat ahli Sufah tanya Nabi, untunglah orang kaya dia di Makkah, kami orang miskin ni macam mana? Dah lebih orang kaya lah. Lalu Nabi SAW mengajar pada mereka baca zikir-zikir ini selepas sembahyang. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu dengan la ilaha illallah. Mereka mengamalkannya. Kemudian sahabat ni dia tak sayang ilmu, dia bayar kepada orang lain. Ini kita baca di dalam Bukhari ada, dalam Muslim ada. Lalu sahabat-sahabat orang kaya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan wajib berapa sembahyang. Lalu mereka mengadu pula kepada Nabi SAW. Bagaimana ya Rasulullah, orang kaya pun zikir pun lebih mereka lah ya Rasulullah. So kalau dia baca juga kawan lebih mereka lah. Itulah yang disebut dalam. Sepertinya Nabi tak baca mana ada kalau Nabi baca lama tak timbul dalam cerita ini. Banyak zikir-zikir daripada Nabi. Nanti kita akan jumpa dalam bab tentang zikir dalam Sahih Muslim ini. Banyak selepas sembahyang ini, termasuk sembahyang subuh dan sembahyang yang lain. Kalau kita baca ni pun sebahagiannya ada dalam hadis-hadis Nabi. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ada dalam hadis-hadis Nabi dalam baca insya-Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ada dalam hadis-hadis Nabi. Subhanallah, alhamdulillah, ya kursi. Ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi baca secara bersendirian, sahabat Nabi pun baca secara sendiri-sendiri. Walau bagaimanapun ulama di sebelah kita ni dia membolehkan kita baca kuat, kerana ada hadis-hadis juga walaupun tak berjelas antaranya hadis riwayat Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari ada, di mana Ibnu Abbas masa tu dia kecil lagi, dia kata aku tahu orang sudah semayang di masjid ni, aku main di pasar, apabila aku mendengar suara yang kuat, suara takbir yang kuat, sudah semayang tu. Hadisnya tak berjelas dengan suara takbir. Takbir apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar ni ke? Ataupun hak mana? Sehingga ada sebahagian ulama kata boleh kita selepas sembahyang takbir biasa, Allahu Akbar. Sebahagian ulama mengatakan bahawa artinya kalau kita menguatkan bacaan zikir selepas sembahyang, kalau tak ganggu orang pun, maka tidak mengapa. Benar dahulu Nabi baca kuat pun ada, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tapi majoriti para ulamanya perlahan.
Ada orang berzikir kuat di masjid, Nabi doa rumah. Nabi kata, zikirlah dengan perlahan. Kamu bukan menyeru Allah Tuhan yang pekak. Nabi kata, tak dengar. Tuhan maha mendengar. Baca perlahan sudah. Nabi SAW. Ramai guru-guru saya dulu orang Melayu kita lah tak berapa suka juga kalau guna spekal lepas mayang. Terutama masjid-masjid besar ni. Kadang-kadang ada orang musafir, dia semayang di belakang. Ada orang yang datang lewat, dia semayang di belakang. Kita tak boleh zikir dengan kuat, guna spekal, ganggu dah dia. Kadang-kadang mengganggu. Hadir-hadirnya banyak orang baca Quran kuat dalam masjid Nabawi ni. Supaya tak mengganggu orang lain yang sedang semayang, orang berzikir, orang apa ni. Walau bagaimanapun ini termasuk perkara forok dan perkara cabang yang menjadi perselisihan. Ada yang membolehkan. Imam Syafi'i sendiri di sisi dia kalau tidak ada niat untuk mengajar makmum, maka adalah lebih baik perlahan, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Itulah juga yang dipilih oleh Imam An-Nawawi dan sebahagian besar ulama dalam mazhab kita, Al-Imam Syafi'i dan ulama-ulama daripada mazhab yang lain. Cuba kita tengok hadis yang seterusnya. Hadis tadi subuh, subuh Nabi duduk lama. Kalau tadi hadis daripada Ummu Salamah itu ialah semayang-semayang fardu yang baik. Semayang subuh ni Nabi duduk lama. Dah lama waktu tu berzikir, berzikir, istighfar, baca Quran, apa sahaja yang boleh dikatakan ibadat. Dan kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah termasuk di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi